Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam rancangan hujung minggu anda iaitu Kongsi Itu Lebih Baik dan bersama dengan saya, hos anda Fitri Ashira. Sebelum kita mulakan rancangan ini, saya akan memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini iaitu Profesor Dr. Nur Alice Akilah, seorang pakar teknologi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang kedua ialah Dr. Nur Sahira binti Zohor Al-Azhari, seorang pakar teknologi di syarikat Sony. Dan seterusnya ialah Dato' Dr. Nur Hidayah Tihani, seorang penganalisis teknologi. Dan akhir sekali iaitu Dr. Suhailah, seorang pensyarah di Fakulti Teknologi Maklumat dan Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Topik kita pada hari ini iaitu microchip di dalam badan manusia. Para hadirin yang dihormati sekalian, adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan microchip di dalam badan manusia? Oh, sekiranya tidak, mari kita dengar penjelasan yang lebih jelas daripada panel kita yang pertama, Profesor Dr. Nur Alice Akilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator, Cik Nur Fitri Ashira. Baiklah, saya akan meneruskan dengan apa itu microchip dan sejarah microchip. Baiklah, sebelum itu kita berkenalan dahulu dengan microchip ini. Microchip adalah hasil ciptaan daripada Jack Kilby dan Robert Noyce. Dan ia dihasilkan dari bahan semiconductor seperti germanium dan silikon melalui suatu proses yang dikenali sebagai fotolitografi, di mana proses ini akan menggunakan bahan kimia seperti gas dan cahaya. Ia mengandungi data komputer yang dipanggil data bersepadu dan mengandungi satu set komponen elektronik seperti diod, transistor, perintang dan kapasitor yang berfungsi sebagai switch pengawal untuk tugasan tertentu. Baiklah, microchip ini biasanya digunakan untuk komponen logik komputer yang dikenali sebagai microprocessor atau ingatan komputer yang juga dikenali sebagai random access memory iaitu RAM. Jadi, chip pada microchip ini tidak akan aktif, melainkan ianya diaktifkan oleh suatu teknologi RFID iaitu teknologi frekuensi radio yang kecil. Jadi yang menariknya tentang chip ini, ianya akan kekal sekitar 20 tahun dan tidak akan hilang. Jadi microchip ini juga digunakan dalam peranti elektrik lain selain komputer seperti telefon pintar kita pada hari ini, televisyen, GPS dan sebagainya. Jadi pada tahun 1990-an, Tentera Udara menggunakan microchip untuk membina peluru berpandu iaitu Mini Teman 2, manakala pihak NASA membeli microchip ini untuk digunakan dalam projek Apollo mereka. Saya pasti kalian pernah mendengar tentang projek Apollo, kan? Okey, baiklah. Jadi, berbalik kepada tajuk kita hari ini iaitu microchip dalam badan manusia. Pada awalnya, microchip ini ditanam ke dalam badan haiwan. Sebagai contoh, ini ditanam dalam ikan kelisa emas. Dan microchip ini mengandungi kod tertentu yang digunakan, dan daripada kod ini kita akan mengetahui tentang identiti ikan tersebut. Jadi ramai akan bertanya, adakah dengan penanaman microchip ini tidak akan mengganggu pergerakan ikan tersebut? Jawapannya tidak, kerana microchip ini hanyalah sebesar biji beras dan ini tidak akan mengganggu langsung pergerakan ikan tersebut. Jadi pada tahun 2015, microchip ini telah digunakan, maksudnya telah digunakan untuk manusia buat pertama kali di Sweden, dan kira-kira pada awal tahun 2019 telah ada 3,000 daripada rakyat Sweden yang bersedia untuk menanam microchip di dalam tubuh mereka. Jadi inilah salah silah penggunaan microchip dalam badan manusia itu bermula di Sweden. Baiklah, rasanya itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Cik Moderator.
Terima kasih Profesor Dr. Nur Alis Akila di atas penerangan. Wah, sungguh banyak ilmu ya. Sekarang kita sudah mengetahui tentang sejarah microchip. Dan microchip juga ditanam di dalam badan. Namun begitu, di manakah tempat implan bagi microchip di dalam badan? Oleh itu, mari kita dengar penjelasan daripada Dr. Nur Sahira mengenai tempat letaknya microchip dalam badan serta kegunaan microchip. Silakan Doktor. Terima kasih Cik Nur Fitri Ashira atas soalannya. Sememangnya persoalan tentang di mana letaknya microchip di badan manusia sering menjadi perdebatan pada waktu sekarang. Okey, kebiasaannya microchip ini sering dipasang di bahagian pergelangan tangan dan juga ibu jari manusia. Dan tag RFID juga akan timbul serta menjadi bersinar pada pergelangan tangan dan juga ibu jari setelah diimplankan ke dalam badan manusia. Tujuan pemasangan microchip pada pergelangan tangan dan juga ibu jari adalah untuk memudahkan seseorang individu itu mengimbas microchip ini pada papan pengimbas. Pembuktian penyimpanan microchip ini dapat kita lihat pada tahun 2015 apabila seorang pengurus pemasaran Bitcoin di Sweden telah mengimplan microchip di kedua-dua belah tangan beliau untuk menyimpan dan juga mempunyai akses kepada kata laluan Bitcoin hak miliknya. Okey, melalui microchip ini hanya beliau yang mempunyai akses kepada kata laluan Bitcoin hak miliknya dan juga hanya beliau yang boleh menukar segala kata laluan pada Bitcoin tersebut. Ini dapat menjamin keselamatan kata laluan Bitcoin dan juga dapat mengelakkan daripada godaman daripada pihak luar. Selain itu, microchip juga digunakan dalam bidang perubatan. Hal ini dapat kita lihat apabila microchip ini diimplankan pada bahagian bahu dan juga siku manusia. Okey, apabila microchip ini diimbaskan pada frekuensi tertentu, microchip ini akan memberi respon dengan menggunakan 16 digit nombor yang membolehkan microchip ini terus disambungkan kepada maklumat pesakit dengan menggunakan data yang telah dikawal rapi keselamatannya dengan menunjukkan identiti pesakit, sejarah rekod perubatan pesakit, sejarah keluarga pesakit dan juga lain-lain. Prosedur pemasangan microchip ini dijalankan di bawah anestetik tempatan dan syarikat yang mengeluarkan microchip ini menggelarkan microchip untuk bidang perubatan ini sebagai viral chip. Okey. Berkenaan soalan kedua yang dikemukakan oleh Cik Fitri Nur Ashira tadi, terdapat beberapa maklumat yang boleh disimpan di dalam microchip yang telah diimplankan di dalam badan manusia. Okey, saya akan kemukakan 3 isi sahaja di mana 3 isi ini adalah 3 isi utama yang sering digunakan untuk maklumat yang dipasang di dalam microchip. Okey, pertama, microchip ini berfungsi sebagai identiti digital bagi seseorang individu. Ini bermaksud segala maklumat tentang individu, identiti individu, akses kepada bank-bank yang dimiliki oleh seseorang individu dan juga kod-kod syarikat telah disimpan di dalam microchip yang telah diimplankan. Contohnya di Sweden, pekerja yang memasuki bangunan syarikat tidak perlu membawa kad akses lagi kerana pengaksesannya hanyalah melalui microchip yang telah diimplankan di bahagian pergelangan tangan. Okey, selain itu seperti yang saya nyatakan tadi, microchip juga dapat menyimpan segala rekod perubatan seseorang pesakit. Maka pihak hospital dapat meneliti dengan lebih jelas tentang rekod pesakit pada masa lalu dan lebih mudah untuk mengenal pasti penyakit yang mungkin dihadapi oleh seseorang pesakit. Dan poin yang ketiga di mana ini adalah poin terakhir, iaitu microchip dapat membina akses dan juga keselamatan kepada sesebuah syarikat. Okey, saya akan kemukakan contoh di mana syarikat Epicenter yang bertempat di Sweden juga menggunakan penyimpanan microchip kepada semua pekerjanya untuk mengakses pintu keselamatan syarikat, pejabat, kafe, sistem pembayaran di syarikat tersebut dan juga lain-lain melalui imbasan microchip sahaja. Jadi ini memudahkan pekerja-pekerja mereka untuk mengakses segala peralatan ataupun
perkara yang berkaitan di syarikat tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Dr. Nur Sahira. Wah, sungguh banyak ya kegunaan microchip ini. Dengan ada microchip ni, kita tak perlu lagi membawa kad pengenalan atau apa-apa kad ke tempat kerja. Ini mesti tidak akan hilang punya kad kita ni. Jadi, kalau ada kegunaan, pasti ada kelebihan dan kekurangan microchip ini. Jadi, marilah kita dengar penerangan daripada Penayati Hani. Silakan Datuk. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak moderator atas soalan yang diberikan, iaitu apakah kelebihan dan juga keburukan microchip ini jika ianya ditanam di dalam badan manusia. Saya akan cuba memberikan kelebihan dan keburukan ini tanpa berlaku berat sebelah daripada mana-mana pihak. Iaitu jadi saya akan mulakan dengan kelebihan yang pertama, iaitu kelebihan dalam ia memudahkan proses identifikasi seseorang dan di mana-mana tempat dan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Dan dengan hanya mengimbas anggota badannya itu seperti disebutkan oleh Dr. Nur Sahira tadi, iaitu dengan hanya meletakkan ibu jari ataupun pergelangan tangan. Jadi akan tetapi tidak dinafikan bahawa kita telah pun menggunakan microchip ini di dalam pasport, iaitu dokumen keluar masuk negara ataupun dalam kad pengenalan, kad debit dan kad kredit. Dan juga lain-lain. Namun dengan adanya microchip ini, kita hanya perlu mengimbas microchip pada pengimbas microchip dan tidak perlu menggunakan beg duit yang perlu membawa kad dan duit yang banyak. Jadi dengan tidak perlu membawa beg duit dan beg tangan ini, ia akan mengurangkan kadar jenayah di negara kita. Iaitu inilah kelebihan yang seterusnya. Kadar jenayah seperti kes ragut, curi dan sebagainya akan berkurang kerana proses pencurian tu akan menukarkan mereka disebabkan oleh microchip yang ditanam dalam badan manusia. Jadi ia akan menukarkan mereka. Dan seterusnya ia dapat mengurangkan kadar kes penyeludupan manusia dan juga kadar pendatang asing tanpa izin di Malaysia, kerana dengan adanya microchip ia akan memudahkan pihak kerajaan untuk menganalisa ataupun mengesan berapa orang ataupun informasi-informasi setiap seorang yang masuk dan keluar dalam negara. Akan tetapi dengan minta maaf. Seterusnya kelebihan yang terakhir ialah dengan ia akan memudahkan proses penganalisis metadata kesihatan dalam bidang perubatan. Dengan hanya mengimbas microchip dalam badan pesakit, ia akan memudahkan pihak pakar-pakar perubatan untuk menganalisis apakah jenis-jenis ubat yang diambil oleh pesakit, apakah jenis alahan yang dihadapi oleh pesakit dan informasi-informasi kesihatan lain yang memerlukan perhatian pakar-pakar perubatan dengan kadar masa yang sangat pantas dan pendek dan juga tepat. Dan ia juga boleh berlaku dalam keadaan pesakit walaupun tidak dalam keadaan tidak sedar. Seterusnya saya akan bergerak kepada keburukan. Dengan adanya kelebihan-kelebihan ini pasti adanya keburukan, betul tak? Jadi keburukan pertama ialah kita tidak akan tahu apakah kesan yang berlaku, kesan yang terhasil daripada proses penanaman microchip ini dalam badan manusia. Memandangkan tahap toleransi setiap seorang berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Dan kita juga tidak akan tahu masalah yang timbul jika idea ini ataupun teknologi ini diteruskan.
Akan tetapi kita tidak akan tahu masalah-masalah yang timbul ataupun hasil yang berlaku jika kita tidak meneruskan idea ini. Seterusnya ialah kebocoran maklumat. Dengan adanya teknologi-teknologi baru, kemajuan-kemajuan teknologi, pasti adanya kemajuan dalam kadar jenayah. Pasti ada usaha-usaha mereka untuk sentiasa mencuri maklumat daripada seseorang ataupun daripada sasaran yang mereka ingin lakukan. Dan juga akan adanya eksploitasi dan peranti-peranti elektronik yang menjengkelkan untuk berusaha untuk mencuri maklumat daripada seseorang. Kerana dengan penetapan semua maklumat di dalam satu peranti chip sahaja, ia akan menjadi sasaran utama pengguna-pengguna maklumat dan akan berpotensi berlakunya pencemaran atau kerosakan data. Dan keburukan yang terakhir ialah ia akan mengehadkan kebebasan seseorang, iaitu segala aktiviti yang dilakukan akan direkod dan dianalisis dan juga membataskan seseorang untuk melakukan apa yang dihajati. Kerana dengan kita mengesahkan atau memberi akses kepada sesuatu syarikat ataupun sesuatu pihak untuk menganalisis kita, untuk mengakses maklumat kita, kita juga telah memberi izin kepada mereka untuk mengakses untuk merekod di mana saja kita berada dalam kawasan yang kita beri izin mereka untuk mengakses maklumat kita. Dan juga dengan adanya microchip, pasti jentera-jentera baharu diperlukan untuk mengimbas microchip ini. Jadi ia memerlukan pemberjaan yang sangat besar dan perlu diubah selaras dengan kemajuan teknologi. Jadi itu sahaja kelebihan dan keburukan yang saya ingin sampaikan. Jadi saya balik kepada pihak moderator. Terima kasih. Wah, terima kasih Dr. Nur Hidayah Tihani di atas penerangan yang amat jelas itu. Wah, sebelum ini saya fikir microchip ini hanya banyak kelebihannya. Oh, saya sudah terfikir untuk menggunakan microchip ini. Tapi selepas mendengar penerangan ini, nampaknya microchip ini perlu difikirkan kembali ya, sama ada hendak digunakan ataupun tidak. Tapi sebelum kita menggunakan microchip sebagai alat untuk menyimpan maklumat, saya rasa kebanyakan penduduk di muka bumi ini sudah menggunakan telefon bimbit ya untuk menyimpan maklumat peribadi, termasuklah nama, alamat dan nombor kad bank ya, untuk disimpan di TNG e-wallet, di Shopee, di akaun Gmail. Tidakkah begitu ya? Okey, jadi mari kita dengar penjelasan daripada panel kita yang terakhir, iaitu Dr. Suhaila tentang perbezaan antara penggunaan microchip dan penggunaan peranti-peranti lain. Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Nampaknya model sangat pintar lah. Mungkin juga selalu menggunakan Shopee. Baiklah. Fungsi microchip yang meluas digunakan adalah untuk memudahkan manusia untuk melakukan perkara yang bersifat habitual dengan lebih baik. Habitual yang kita maksudkan di sini adalah perkara yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan mereka seharian. Dalam konteks ini, penggunaan microchip akan mengambil masa yang lebih singkat berbanding dengan menggunakan peranti lain, iaitu dengan menggunakan telefon bimbit. Mungkin dengan hanya meletakkan tangan mereka di hadapan pagar rumah atau dengan hanya berada berdekatan dengan aplikasi yang digunakan, seperti yang Dr. Sahira telah katakan sebentar tadi. Penggunaan yang sering digunakan ialah di dalam negara barat itu sendiri. Penggunaan di negara barat ialah penggunaan microchip terutamanya dalam membuka suis lampu dengan hanya menggunakan jari atau dengan hanya berada di rumah sahaja. Apabila berada berdekatan atau di dalam rumah itu sendiri, aplikasi yang berhubung dengan microchip ini akan mengesan microchip yang digunakan dan juga bertindak untuk membuka suis setibanya pengguna di dalam rumah mereka. Itu adalah
cara microchip membuka Swiss. Tapi bagaimana pula kalau kita menggunakan peranti yang lain? Sekiranya kita bandingkan dengan penggunaan peranti dan juga aplikasi yang berada dalam telefon pintar pada zaman moden ini untuk membuka Swiss sahaja, okay, pengguna masih perlu mengakses aplikasi di dalam telefon pintar masing-masing ataupun membuat tetapan pada Swiss untuk dibuka pada waktu-waktu yang tertentu. Namun begitu, kekurangan dari cara ini ialah apabila pengguna balik sebelum waktu yang ditetapkan atau apabila cuaca menjadi terlalu malap seperti hari hujan. Pengguna mungkin terpaksa untuk membuka Swiss secara manual dan ini sekaligus akan menyukarkan mereka dan mengambil masa mereka hanya untuk membuka Swiss lampu. Okey, baiklah, bukan itu sahaja, microchip juga digunakan untuk mengenal pasti individu tertentu dengan lebih mudah. Ini telah pun diterangkan sebentar tadi oleh Dr. Tihani. Melalui penggunaan microchip, pengguna hanya perlu bergerak memasuki kawasan tersebut tanpa perlu menggunakan aplikasi yang sangat-sangat popular pada masa kini iaitu fingerprint ataupun kita lebih kenali sebagai cap jari. Peranti di kawasan sekitar mampu mengesan individu yang memasuki premis yang dimasuki dan juga mengenal pasti identiti pengguna tersebut. Sudah tentu ini akan mengambil masa yang lebih cepat berbanding dengan menggunakan aplikasi fingerprint. Dengan menggunakan pengesan cap jari ataupun fingerprint, kebiasaannya ianya akan mengambil masa yang lebih lama kerana mereka harus memastikan bahawa jari mereka berada pada sensor ataupun pengesan tersebut dalam had masa lebih kurang 3 saat. Bukan itu sahaja, kebarang kalian untuk menceroboh kawasan yang tertutup ataupun kawasan yang dikawal dengan sangat rapi, kawasan yang dikawal ketat juga boleh dikurangkan dengan penggunaan microchip. Ini berlaku kerana dengan keupayaan teknologi pada masa kini, penjenayah cyber mampu menekap dan juga meniru cap jari orang yang dikehendaki dan memasuki kawasan bersekuriti tinggi tersebut dengan lebih mudah. Salah satu contoh penggunaan yang sangat efektif adalah di sebuah syarikat di Amerika Syarikat di mana majikan syarikat tersebut telah menggunakan microchip yang diimplan di dalam tangan pekerja sebagai salah satu alat untuk mengambil kedatangan para pekerja dan juga untuk memudahkan pekerja untuk menggunakan mesin cetak. Ini akan mengurangkan kadar jenayah kerana sekiranya penjenayah ingin memasuki kawasan yang dikawal ataupun premis penjagaan, mereka memerlukan microchip yang tertanam di dalam tangan individu ataupun dalam tangan pekerja tersebut yang telah pun diberikan kebenaran untuk mengakses dan juga memasuki kawasan pekerjaan mereka. Itu merupakan salah satu penggunaan yang sangat-sangat efektif di mana berkemungkinan Malaysia juga akan melakukan penggunaan microchip ini sebegitu. Namun begitu, kita masih mempunyai berbagai isu-isu yang sering kali berbangkit yang kita harus kaji lebih lama untuk mengenal pasti apakah kesan-kesan terhadap badan manusia sendiri sekiranya kita menggunakan implan di dalam badan. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Zuhaila di atas penerangan yang amat jelas itu. Wah, nampaknya microchip ini sudah kembali ya kepentingannya. Amat penting ya untuk kita kenal seseorang tanpa menggunakan kad-kad ya. Sudah banyak info mengenai microchip yang kita dapat pada malam ini, daripada salah silah kepada kelebihan, kekurangan, kegunaan serta perbandingan antara microchip dan peranti-peranti lain. Namun apakah pendapat pada penonton sekalian mengenai microchip ini? Adakah anda rasa ia penting ataupun anda rasa ia adalah amat tidak berguna untuk kita kerana kita negara Malaysia, negara yang aman? Jadi anda boleh memberikan pendapat anda dengan meletakkan komen di media sosial anda ataupun di Twitter kami dengan menggunakan hashtag kongsi itu lebih baik. Jadi nampaknya masa amat menceburui kita ya pada malam ini. Wah, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sudah lama kita berkomunikasi begini.
Jadi sebelum saya menutup majlis program kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua barisan panel kita yang sudi meluangkan masa mereka dengan berkongsi ilmu mengenai microchip ini dengan kita. Sampai di sini sahaja program kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.